tak panas. Okey, baik. Jadi kita tandakan. Okey, kat sini yang terakhir saya tanda ni, kat sini sebenarnya dia adalah asalnya support. Okey. 66.795. Itu asalnya adalah support. Tapi dia dah break. Kan dia dah break. Kali pertama dia cuba nak break kat sini sebenarnya. Kali pertama dia cuba nak break kat sini tapi tak berjaya. Dia terus naik. Okey, dia terus naik. Jauh juga dia naik tu kan. Lepas tu barulah dia sampai kembali pada bulan ni. Itu pada bulan lepas tu. Lepas tu pada bulan ni dia berjaya dia datang kali kedua tak berjaya, dia naik sedikit. Lepas tu barulah dia berjaya to break kat sini. Okey. Jadi kalau kita lihat kat sini dia dah break dia punya support ni dulu. Okey, so sekarang ni kat sini lah dia dah jadi. Asalnya dulu dia adalah support lah, tapi dah jadi resistor. Okey, dah jadi resistor sebenarnya. Okey. Baik, jadi kalau kita nak tengok support yang paling dekat, sebab dia dah terjun sampai bawah ni lah. Okey, kita kena zoom out dulu kan. Okey. Kita kena tengok dekat mana antara support yang paling dekat. Okey. Sekarang ni dia dah sampai kat bawah ni 61.773. So yang paling hampir kita boleh ambil dekat sini. Okey, 61.089. Okey. Yang sebelum ni dia dah break lah ni. Kalau tuan-tuan tengok sini pun sebenarnya belakang ni ada support lagi. Itu penting kita kena tengok support yang sebelum. Kita kena tengok sebelah kiri. Chart ni akan gerak sebelah kanan, kita akan tengok sebelah kiri untuk pastikan kat mana kita tandakan support dengan resistor. Ini memang wajib kita kena tandakan. Okey, supaya bila market buka esok kita boleh bersedia dekat tempat-tempat yang kita tanda ni, kita boleh bersedia kita nak buat apa. Okey. Baik. Jadi saya clearkan ni dulu. Okey, baik. Jadi bila kita dah tanda macam ni, contoh kita dah tanda ni je. Kalau macam ni jauh sangat dia punya resistor kan. Kita ambil yang dekat sikit lah. Ni jauh ni 66.795 jauh sangat. Kita ambil yang terdekat kat sini contoh. Tanda je kat sini. Ini pun antara resistor yang paling dekat. Kalau yang atas-atas ni yang saya tanda sebelum ni memang jauh lah. Itu tak tahu dah bila nak sampai kan. Sebab ni daily. Tuan-tuan kena ingat daily ni makin masa. Candle nak siap 1 hari. Jadi dia akan ambil masa yang lama lah untuk sampai. Okay, jadi kita tanda yang dekat-dekat kat sini supaya kita dapat agak lah kat mana price tu akan pergi. Sebab price ni dia punya sifat dia macam tu lah. Sama ada dia pergi ke support ataupun pergi ke resistor. Bahasa mudah dia pergi ke lantai ataupun pergi ke ceiling. Itu konsep mudah untuk kita faham lah. Kita kena tengok setiap time frame ni, bermula pada weekly tadi sampailah daily. Kita tahu apa terjadi. Setiap satu time frame tu sebenarnya ada cerita di sini lah. Okey, baik. Jadi dah ada kita tukar balik pada candlestick. Okay, kat sini lah kita adjust. Sebenarnya kita boleh adjust lagi bagi perkemahan kita punya SNR ni. Macam mana ada shadow tu kita boleh mark juga. Tengok pada masing-masing punya ni lah. Ada yang suka nak tanda dengan line macam ni ataupun boleh tanda dengan bentuk rectangle macam ni. Okey. Okey, contoh dia nak tandakan, okey ni support 61.089 kan. Okey, tandakan gunakan ni. Kita tengok zone sebab kita ambil shadow. Shadow pun kalau bagi saya lah, okey, terpulang pada masing-masing lah. Kalau bagi saya shadow tetap kita ambil juga. Sebab apa? Sebab shadow ni menunjukkan harga tu pernah sampai lah. Dia pernah sampai. Okey, dia pernah sampai dan jadi kita kena ambil perhatian jugalah tentang shadow. Okey, itu bagi saya lah. Kalau kamu tuan-tuan rasa tak perlu, masing-masing punya kita rasa lah kan. Okey. Jadi warna ni kita boleh tukar lah. Warna apa pun kita tak buat kan. Katalah warna biru. Nak tengok jelas. Okey. Sama juga dekat kita punya resistance tadi. Ni kan, resistance pun kita boleh masukkan zone dia. Okey. Kita boleh masukkan zone dia. Okey, kita ambil daripada sini, kita ambil shadow yang terdekat je lah. Sini pun kita boleh tukar. Okey.
tukar warna sikit bagi nampak kan. Merah resistant. Kita punya support kalau game. Jadi ini untuk kita tanda support kan, resistant. Bila market dah tutup. Okay. So bila tapi tak bermakna kita akan trade dekat time frame yang besar. Okay. Time frame besar ni lambat. Okay. Dan kita perlukan modal yang besar lah untuk kita trade kat time frame besar. Kita tak trade dekat sini. Tujuan kita nak tanda je SNR punya, kita tanda dekat yang besar ni. Okay. Jadi lepas tu barulah kita turun. Okay. Daripada daily ni, okay, kita boleh turun pada H1. Okay. H4 boleh, kalau nak turun H4 boleh, tapi kalau saya tengok pada H1 terus. Okay. Kat sini pun kita boleh tengok. Okay, sama ada kita punya support and resistance yang kita tanda ni adakah dia betul. Kita kena tengok history yang sebelum ni. Kan kita tengok kat sini sebenarnya dia ada cerita dia. Contoh macam ni kan. 6 resistance kat atas 66.795. Kat sini sebenarnya dia ada cerita dia juga kan. Tengok berapa kali price ni datang, dah berjaya break kat sini. Okay, dia dah berjaya break kat sini kan. Nampak? Dia dah terkejut sampai sini, dia dah berjaya break, dia naik balik. Lepas tu dia bermain dekat kita punya support ni. Berapa kali tengok. Ni sideway yang besar lah kalau kita tengok pada H1 ni kan. Berapa kali dia duduk main kat sini dan akhirnya barulah dia break kat sini. Okay. Jadi kita tengok kat sini, apa tujuan kita, kalau bagi saya lah, apa tujuan kita tengok dekat H1 ni? Satu, kita nak tengok kita punya support resistance kita okey ke tidak. Kalau ada banyak macam ni, maksudnya support resistance kita okey lah kan. Ada cerita yang orang kata menarik dah kat situ. Bagi saya support resistance, kalau dia dah beberapa kali dia dah diusik, mesti dia akan, sama ada dia pecah dia akan, kalau dia tak pecah dia akan naik. Okay. Kalau dekat support lah, kalau dekat resistance, kalau dia tak pecah dia akan turun. Jadi macam tu. Okay. Jadi kat sini lah kita boleh cari pelbagai reason lah untuk kita masuk. Okay. Ada setengah trader tu dia suka cari dekat H1 ni adalah bullish engulfing. Pun boleh guna juga. Okay. Macam contoh kat sini kan. Okay. Saya zoom sikit Okay, kat sini. Jadi kita dah tandakan tadi atas ni awal-awal kan, kita dah tanda support. Ni asalnya support lah. Ni cerita ni kalau yang sebelum ni lah. Ni asalnya support. Okay, jadi kalau kat sini, kalau tuan-tuan perasan kan, kat sini dia ada bullish engulfing kat sini. Okay, jadi bullish engulfing, bearish engulfing. Okay, bearish engulfing maksudnya candle yang sebelah kanan ni memakan candle yang sebelah kiri. Jadi kat sini bermakna dia ada tanda-tanda awal nak terkejut lah. Tanda-tanda awal dia nak turun. Okey. Engulfing ni dia banyak mazhab lah. Okey. Ada yang macam-macam besi kan. Jadi tuan-tuan boleh search ni lah. Ni antara yang yang sikit-sikit saya share. Jadi antara teknik yang kita boleh guna kat sini, kita dekat support resistance lah kita tengok ada tak bearish ataupun bullish. Jadi kat sini lah kita boleh gunakan kesempatan yang ada kat sini untuk entry lah. Jadi macam mana kita nak nanti kita tengok lah. Okay, di time frame besar ni, contoh dah ada bearish engulfing ni, kita boleh gunakan B, dia punya SOP lah, BRE kan. Yang biasa semua gunakan, iaitu dia ada breakout dulu. Okay. Dia breakout. Okay, lepas tu R ni apa? Retrace, okay. Ataupun dia pullback. Okay, pullback. Dan barulah kita entry. Ini cara yang orang kata selamat, kan. Pertama, kalau kita guna time frame yang lebih besar macam ni kan, ini cara yang lebih selamat. Kita tunggulah dia break dulu. Okay, dia break support ni. Lepas tu barulah, contoh macam ni kan, dia dah break kan. Dia dah break support kat sini kan. Candle ni sebenarnya dia dah break. Dan candle tu pun mengesahkan dia break support ni tadi. Lepas tu kita boleh tunggu
Jadi label-label kat sini untuk kita entry balik. Okay. Kalau kita nak terus entry kat sini pun boleh sebenarnya, tapi agak risiko lah. Kemungkinan dia akan kalau kita entry kat sini, kemungkinan dia berlaku fake breakout. Jadi agak berisiko. Okay. Setiap kali kita entry tu kita kena fikir risiko kita kat mana. Kalau kita berani ambil cut loss kita kat mana kat sekian, kita dah tahu kat mana kita nak cut loss, kita berani ambil risiko tu, tak ada masalah. Okay. Biasanya high risk ni high return lah. Okay, jadi nak selamat kita buat macam ni, BRE, dan kita tunggu entry dekat label support. Tengoklah kalau kita dah entry kat sini, tuan-tuan tengok berapa banyak kan. Saya clear kat sini, berapa banyak dia terjun kan, banyak dia dapat. Area risk ni katalah kita dapat kat sini je kan. Area risk ni terjun, tengok kalau kita pergi dekat TP kita dekat support yang seterusnya pun banyak ni, dalam 300 ni. Okay, 300 pip. Okay, banyak. Okay. Tapi ni cerita dalam time frame besar. Jadi kita nak dapat entry, kita tengoklah time frame yang lebih kecil. Okay. Biasanya kalau saya punya ni, kita biasanya tengok dekat kuat support dan resistance dia. Kuat tu maksud dia apa? Kuat tu maksud dia Okey, jadi kita tengok dekat time frame yang lebih kecil. Okey. Time frame yang lebih kecil lah kita nak cari entry kita ni tadi lah. Sekejap kita tengok tadi H1 untuk mana kan. Contoh kita ambil yang ni kan. Kita ambil yang dekat sini tadi kan. Berapa bulan ni? 17 pada hari Selasa. Contohlah kita ambil kat sini kan. Ni yang kita backtest lah. Kita backtest untuk yang dah berlaku. Okey, jadi kita tanda siap-siap. Ni kan contoh kat sini. Okey, sekejap kita kecil kan. Besar sangat zone dia tadi. Pula dia bunyi sekejap ni. Ni. Sampai. Okey, baik. Kecil sikit dia punya zone ni. Macam tadi kita dah marking kat sini kan. Berlakunya bearish engulfing kat sini. Jadi kita tanda siap kat sini. Jadi kita nak entry, jangan kita entry kat sini, kita buka entry yang lebih kecil. Itu di M5. Kita tengok balik kat mana ni. 17 bulan punya itu. Lajak. Lajak lagi lah. Aduh, jauh ni, jenuh. Mana dia tadi? Tu dia. Nampak kat sini lah berlakunya bearish engulfing tadi. Kat sini lah zone yang kita tanda ni lebih kurang lah. Maksudnya kat sini lah berlakunya tanda-tanda awal dia nak tunggu, dia pecahkan support. Jadi nak tunggu dia memang nak tunggu dia datang balik tu memang makan masa lah. Tengok kan, dia dah terjun ni. Kalau contoh lah kita dah terlepas entry macam ni kan. Okay. Jadi kita tunggulah. Kalau nak entry terus pun boleh, tak ada masalah kat sini. Cuma kita kena tahulah risiko kita kat mana kan. Contoh kalau kita nak juga. Contoh lah kita tengah tengok time tu berlaku kat sini kan. Dia dah break kita punya support. Jadi kalau kita nak entry kat sini pun boleh sebenarnya. Kawasan ni tadi kan, kat sini kita boleh kan. Tapi kita kena tahulah kita punya cut loss dekat mana. Okey. Jadi kalau kita masuk kat sini, macam katalah kita masuk kat sini kan, kawasan ni kan, banyak juga kita dapat sebenarnya kan. Banyak tu 70 pip kan, okey lah tu kan. Kita nak hold lama-lama kan. Okey, dapat 70 pip pun okey kan. Kalau kita nak hold, katalah kita masuk 2 entry kan, 2 position, satu kita hold, satu kita ambil kan, kita TP siap-siap. Satu lagi tu kalau kita nak hold, kita fikir lah break even kan. Okey, ni contoh, antara contoh idea lah untuk kita masuk. Selain daripada teknik ABC tadi kan, kita boleh juga gunakan. Okey. Jadi apa yang saya ni ikut mata saya, yang apa yang saya nampak, memang dia kemungkinan dia nak terjun sikit lagi. Kemungkinan kan, dia nak melengkapkan kenaikan dia kan. Bagi
bagi saya lah, dia mungkin dia nak turun sikit. Jadi kat tanda yang apa area saya tanda ni kat sini, kemungkinan kat sini kita boleh turun nak masuk baik kan. Kat sini kalau kita lihat dia kurang 100 feet juga tu. Nak sampai area sini lah, tak sampai. Tak jauh dah tu kan. Area-area nak support kita nak buy ni lebih kurang 80 feet kan. Jadi kalau nak buy boleh tunggu kat sini. Tapi bukannya bila dia sampai kita terus buy kan. Janganlah kan, kita tengok dulu. Biasanya market Isnin kita tengok dulu apa yang kita boleh tengok, boleh apa market yang boleh tahu kan. Biasanya mula ni Isnin ni kebanyakannya kita usah-usah dulu lah apa yang sebenarnya price ni tengah buat kan. Okay, jadi kita tunggulah kat area sini antara peluang entry lah yang saya nampak untuk kita entry buy. Kalau kita nak entry sell sebenarnya sekarang ni sebenarnya kalau bagi saya lah boleh lagi. Walaupun sebenarnya dah lambat kan. Lambat. Kita sebenarnya duduk tengok, padahal kita dah nampak dia duduk kan. Tapi kita duduk tunggu kan. Sebenarnya kalau kita nak masuk kat atas ni kita dah boleh masuk kan. Tapi kalau dia dah sampai kat bawah-bawah ni agak risiko kan. Kalau kita tengok dekat kita punya daily pun dia dah sampai lower baby kan. Dia dah sampai lower baby ni kan. Tapi tengok cara dia close candle pada hari Jumaat tu, dia close dekat lower baby kan. Kalau kita tengok sini nampak momentum nak turun tu ada sikit lagi kan, kita nampak. Kalau pemahaman saya lah, kalau tengok BB ni kan, maksudnya bila dia dah berjaya candle tu terhasil di line sampai dah terkeluar line bawah ni, itu maksudnya dia ada tanda-tanda dia nak turun lagi. Dia ada tanda kuat nak turun, momentum nak turun tu ada lagi. Okey, cuma kita kena perhatikan ada tak tanda-tanda reversal. Kita kena hati-hati lah. Contoh macam ni, kalau kita boleh backtest lah. Tanda-tanda reversal ni banyak kan. Antaranya yang biasa kita ajar dalam ITC ni adalah ABC lah. Teknik ABC paling senang. Itu adalah salah satu tanda reversal yang kita boleh tengok kan. Selain daripada tengok candle doji dan sebagainya kan. Kalau candle doji contoh macam ni lah, kat sini ada lah. Kalau tuan-tuan tengok kan, kat sini ada lah. Ni contoh kan. Walaupun kita tengok hari sebelum ni, daily hari sebelum tu dia nampak wah cantik dia turun kan. Momentum nak turun tu banyak kan. Tapi kita tengok pula candle seterusnya. Kalau kita masuk entry sell kat sini boleh je, tak ada masalah. Tapi kita tengok, jangan kita hold lagi kalau dah ada. Hari tu dah keluar dah candle doji. Yang saya faham candle doji ni bila dia keluar bermaksud kalau dia keluar dekat support macam ni kan, bermaksud dia nak corner lah. Dia nak tanda reversal lah. Dia nak pusing balik. Jadi tengok apa jadi pada yang hari sebelum. Betul-betul dia corner, nampak? Dia buat bullish pula. Jadi siapa yang duk hold kat sini terceduk lah juga kan. Kasian. Jadi sebenarnya tanda dekat tanda yang lebih besar tu lebih valid. Bagi saya dia lebih valid. Okay, time frame yang lebih besar tu candlestick tu lebih valid lah berbanding dengan candlestick yang di time frame yang kecil. Okay. Baik, jadi ada soalan tak? Biasa itu untuk cerita pada market yang sebelum ni lah dan pada akan datang. Okay. Baik, ada soalan tak? Kita tengok dulu soalan. Ya, Hajin. Hajin. Ya, kita tengok soalan. Okey. Malam macam esok kita lebih banyak sell. Okey. Macam saya cakap tadi lah kan. Macam saya cakap tadi, memanglah kita tengok dia dah ada tanda-tanda dia nak turun lagi kan. Sebab salah satu ni yang saya nampak lah, antaranya kebanyakan negara masih lagi bergelut dengan COVID kan. Betul tak? Tempat tu kenapa harga oil ni dia turun kan. Kebanyakan negara ada yang dah lockdown balik, betul tak? Jadi kita kena tengok juga isu news ni kadang kacau juga kan. Dari segi teknikal kita tengok, major trend dia macam nak naik lagi kan. Tapi ada benda yang ganggu, dia akan kacau lah teknikal ni. Okay,
Jadi memang kalau ikutkan memang nak selamat kita boleh entry cell lah. Tapi macam saya cakap tadi, hati-hatilah sebab dia dah kat bawah tu kan, dia dah hampir dekat support yang saya tunggu kita. Okay, support yang sebelum ni lah tadi. Okay, ni support yang sebelum ni tadi. Support yang ni dia dah pecah dah ni. Kan, betul tak? Dia dah pecah ke tidak? Pecah dah ni. Ni dekat sini. Support yang sebelum ni pun dia dah pecahkan dah. Kan, betul tak? Harga dah sampai 61.7 kan. Support ni sebelum ni 9.0. Bagi saya dia dah break lah. Dia dah break. Okay, jadi ada chance lah kalau kita nak ni kan. Tapi kena hati-hati lah. Okay, baik. Jadi kita tengok soalan seterusnya. Apa dia? Oh, ada yang tak dapat dengar. Dah dengar lah. Oh, Dah, settle lah. Settle. kan? Dah, settle lah. Okay, baik. Fakri pun sempak. Mute balik. Dia mute boleh kan? Nak cakap dah benar Fakri. Lagi soalan kita bagi Nora. Fakri jawab ke apa kan. Ni Nora bagi tu idea. Nora dia kata apa? Tunggu dia backup support dulu. Tunggu dia replace baru dia join balik. Dia sifat macam saya cakap lah. Sifat chat tu dia macam tu lah. Dia tak akan bergerak sehala macam naik tu macam turun naik je kan. Dia takkan terus naik. Dia mesti ada zigzag dia. Kalau tengok kat sini kan, daily ni pun tengok. Dia tak turun menegak naik macam tu kan. Dia ada zigzag juga kan. Kalau pasal kat sini dia naik, dia mendatar balik, dia naik. Okay, dia macam tu lah. Kan. Dia turun sikit, dia naik. Ni daily yang kita tengok. Nampak? Dia kalau nak terjun macam tu lah. Dia tak terus terjun. Macam ni kan. Dia tak terus terjun. Dia tak terus terjun. Dia naik dulu. Okay, dia naik dulu. Kat sini dia naik dulu. Okay, tadi dia naik dulu kat sini. Kat sini lah baru dia turn balik. Turun balik. Okay. Dia naik balik. Kat sini lah dia mula turun balik. Kan. Jadi sebablah setiap minggu penting untuk kita tandakan support dengan resistance. Ini tuan-tuan cubalah praktik kan. Okay. Amalkan. Setiap kali dah habis tu ambil masa sikit je, sekejap je. Kita tak ambil masa lama pun. Kalau kita nak tanda kan, kalau tadi tengok tak sampai 1 jam pun kan. Kita relax-relax kita tanda-tanda. Lepas tu kita dah mark, okay, kita tunggu je esok jadi kan. Jadi biasa kita amalkan macam tu lah. Dekat support kita jangan sell pula. Dekat support lah kita buy. Dekat set, dekat resistance lah kita sell. Ini konsep mudah macam tu. Okay. Baik, ada soalan lagi. Saya buka pada soalan yang lain. Kalau ada apa-apa nak tanya ataupun Tuan Fakri ada apa-apa nak share. Oh, ambil balik. Okey dah. Mute balik pula. Okey, ada yang tanya tu. Bila kita enter, okay, at which point tank, okay. Jadi kalau kita nak track kat point mana, macam saya cakap tadi lah. Apa tujuan kita tandakan support dengan resistance ni? Sebab kat sini lah biasanya entry point kita, okay. Macam saya cakap sebelum ni lah, okay. Untuk support, apa entry yang sesuai kita masuk adalah buy. Dan untuk resistance, apa entry yang sesuai kita masuk adalah kita masuk sell. Resistance kita masuk sell. Itu konsep asas, okay, untuk kita tahulah. Jadi sebablah kita tanda siap support dengan resistance kita, dan kita tunggulah price action dekat support dengan resistance kita tu apa akan terjadi. Kat situlah kita ambil peluang untuk kita entry. Contoh macam ni kan, contoh yang saya dah bagi dekat daily ni kan, support dia area 61089 sampailah shadow ni saya tanda lebih kurang
60.55. Besar zone tu. Sebab apa besar? Sebab ini adalah time frame daily. Jadi macam saya cakap tadi lah, kita tak entry kat sini. Kita cari zone kat mana kita nak entry. Jadi kita kena turun macam saya cakap tadi lah, tengok H1. Biasa yang saya buat macam itulah, daripada D1, H1, dan akhir sekali kita tengok pada M5 untuk kita cari entry. Okey. Awak saya boleh jadi macam ni. Okey. Jadi kita tunggulah dekat, kalau ni jauh kan, kita nak tengok memang dia jauh lagi lah. Dalam 80 tadi kan kita tengok. Kalau 5 minit tak nampak, 15 minit pun tak nampak, 1 jam mungkin nampak. Nampak? Jadi mungkin tak, mungkin bukan pagi-pagi esok, mungkin dalam hari. Saya expect lah, waktu UK baru dia akan sampai kat situ. Ke mungkin kan, dia akan sampai kat situ. Jadi memang tengok momentum nak turun tu ada lagi lah. Tapi kat sini lah hati-hati kita kena hati-hati. Sebab kat sini lah support. Jangan pula kita bila dah sampai tanda, kita dah tanda dah support. Tapi bila sampai kat support ni kita pergi masuk sell lah. Tadi kat atas kita tak nak sell. Tapi bila dekat support kita tengok, oh dia dah turun, baru kita nak sell. Itu yang cedok kadang-kadang tu kan. Jadi kat support ni lah kita tunggu untuk kita cari point untuk kita entry buy. Kan? Tapi kita kena tengok lah, ada tak tanda-tanda reversal macam saya cakap tadi, ABC kan. Kita boleh tengok apa lagi, candlestick lain, contohnya macam Doji kan. Adanya tanda-tanda reversal tu dia nak naik, barulah kita confirmation boleh kita masuk. Itu confirmation lah, bukan maksudnya kita punya setup lah untuk kita meyakinkan kita untuk entry. Ada orang setengah orang digabungkan dengan dia punya indikator. Contohnya RSI ke, dia tengok DD dan sebagainya kan. Pulang pada masing-masing, ada orang tak terguna langsung pun. Indikator dia hanya bergantung pada support resistance dan juga candlestick. Terpulang pada masing-masing punya. Jadi setiap kali admin bagi dalam channel signal tu, semua dia ada reason. Biasanya dia bagi tu, kita kena ni lah, kita kena alert, kita kena tengok balik kan. Kita kaji balik kenapa setiap kali signal dia bagi tu, kenapa dia bagi sell, kenapa dia bagi buy. Mesti ada sebab je lah. Okay. Jadi saya harap terjawab lah ni soalan pada tadi siapa ni, Bilawan. Okay. Yang tanya kat mana point yang sesuai tu, ni antara contoh yang saya bagilah. Kalau misalnya kata ada yang kata nak sell, kan, boleh nak sell, tunggu dekat resistance support yang dah jadi resistance sebelum ni lah. Support yang asalnya dia support tapi telah jadi resistance lah. Kat situ pun kita boleh entry sell kan. Contoh macam ni lah. Ni jauh sangat kan. Kat zone merah yang saya tanda ni adalah untuk daily ni. Ini yang saya tanda dekat daily 63 63 jauh kan. Kalau kita nak tunggu ni jenuh lah kan. Sekarang price kat bawah ni 617, nak sampai sini ambil 100 dekat 200 tip. Takkan kita nak tunggu sini kan, betul tak? Jadi kat sini kita boleh ambil lah di resistance yang terdekat. Contohnya kat sini pun sebenarnya ada kan, sebenarnya sini pun ada. Kita boleh nak tunggu kat sini. Tapi kita kena tahulah kat mana kita punya. Kalau setiap kali kita entry kita punya setup tu, wajib kita tahu kat mana kita nak exit kalau plan tu tak jadi. Sebab setiap kali kita ni kita trade ni, risiko tu memang ada lah. Kita kena faham lah, risiko tu memang ada. Tak semestinya semua setup kita, daripada contoh lah, daripada 10 setup kita tu 10 jadi profit. Tak semestinya kan. Tapi kalau jadi 8, 7, 10 tu jadi profit, okey lah. Tapi kalau daripada 10 tu 7 kita gagal kan, loss, 3 je profit, kita kena kaji balik. Betul ke tidak SOP yang kita guna tu, NT yang kita guna, kita kena kaji balik. Okay. Boleh Okay, ada soalan lain?
Tuan Faki ada nak tambah apa-apa? Fakri, Ada? Saya kena dekat. kau kita okey. Apa tanyalah balik soalan. Kita nak bagi ni. Tu SNR supply demand. Okey. Fakri, tolong cerita. Boleh Faki? SNR dengan supply demand sama ke? Tak. Habis. Untuk Faki Tak jelas. tak jelas Faki. Hang. Gambar hang, suara putus. Okey, boleh sambung. Cakap tengok. Dengar tak aja. Dengar close kan? Jauh. Tak jelas langsung, tak dengar. Tak dengar Tuan Fakri. Tak dengar langsung Tuan Fakri. Dia tukar mic lain ni. Kita bagi Okey, saya ni lah ceritalah. Saya share sikit lah apa yang saya tahu. Okey, SNR dengan supply and demand ni sebenarnya dia dua perkara yang berbeza sebenarnya. Dua perkara yang berbeza dari segi istilah. Sebab kalau sama kan, kalau kita fikir secara logik, kalau sama kenapa nama dia lain? Betul tak? Dia mesti ada perbezaan sikit. Okey, jadi support mesti semua orang faham lah kan. Okey, support macam lantai, kita macam shilling lah. Okey, untuk supply and demand ni nak mudah kita punya pemahaman kan. Okey, untuk bagi saya lah, saya tengok biasanya dekat time frame besar ni, kalau banyak berlakunya sideway sebenarnya, kat situlah sebenarnya berlakunya banyak supply and ni supply and demand ni sebenarnya konsep ekonomi sebenarnya. Kan, kalau kita belajar ekonomi, supply and demand ni sebenarnya dalam berniaga sebenarnya memang berlaku. Dia sama je dalam trade ni. Supply tu supply and demand ni berlaku bila supply ni macam mana kita nak cakap, ada bekalan dengan permintaan kan, betul tak? Bila berlakunya banyak permintaan, apa akan terjadi pada harga sesuatu barang? Kalau kita tengok dari segi konsep ekonomi kan, apa akan jadi? Cuba jawab soalan saya. Kalau banyak permintaan, apa akan jadi? Harga akan jadi murah ke ataupun mahal? Kalau banyak permintaan lah, harga akan jadi, biasanya harga akan jadi mahal kan, betul tak? Naik, betul tak? Jadi konsep macam tu lah. Kalau banyaknya demand tu, akan berlakunya market ni akan naik, boleh. Okey, kalau sebaliknya lah, kalau permintaan tu kurang kan, permintaan tu kurang, jadi takkanlah nak jual mahal, dan tu harga akan jadi turun. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dekat yang biasa yang saya faham lah, okay? Contoh kan, kita tengok dekat time frame yang besar, H4 ke, yang saya faham, okay, supply and demand ni berlaku bila dekat sideway ni lah sebenarnya. Mana contoh sideway? Kita tengok yang ketara lah, ada tak? Kalau tak ada, kita tengok H1, ada tak? Ni pun boleh lah kita ambil sebenarnya. Apa ni? Contoh macam sini kan. Ni pun boleh lah. Kita boleh katakan dia sebagai supply and demand kat sini. Sebenarnya dia berlaku supply and demand. Dia berlaku, orang kata, pendek kata kalau bahasa mudah kita nak faham tu, berlaku pergaduhan lah. Kan dia tengah berebut ni antara seller dengan buyer ni, tengah fighting lah kat sini sebenarnya. Kan dia tengah bergaduh kat sini. Pendek kata senang kita nak faham kan. Jadi kat sini dia tengah bergelut, sama ada dia nak turun ke ataupun dia nak naik lah. Okay, sama ada dia nak turun ataupun dia nak naik.
Jadi kat situ lah berlakunya sideway. Jadi konsep yang supply and demand tu kalau kita lihat nak senang nak faham, bila berlaku ni banyak sideway kat situ, sebenarnya kat zone sini lah berlakunya supply and jadi kita tengok. Jadi kalau kita nak trade, kita elakkan kita trade dekat sideway macam ni lah. Kalau saya lah, okay, elakkan kita trade dekat sini. Bukannya tak boleh. Boleh kalau siapa yang suka duduk menunggu macam ni kan, nak tunggu bergaduh dia nak settle kan, tak ada masalah kan. Kalau nak tunggulah. Mana tadi? Ni katalah kat sini tadi kan. Sini kan. Jadi kita boleh je kita tandakan siap-siap. Kat sini apa yang kita boleh buat adalah kita tandakan trend line kat sini kan. Kan. Kat sini apa yang kita boleh buat, kita kena perhatilah. Peran ni nak ke mana kan. Contoh kita tanda kat sini. Okey, jadi berlaku sideway macam ni, kita boleh, kalau kita nak entry juga, kita kena entry kat ni lah. Trend line yang kita tanda, kalau bawah ni kita entry buy, atas dan kita entry sell lah. Jadi kalau dia break salah satu, jadi kita entry kita akan ikut salah satu ke mana price tu. Kalau dia ke bawah, kita akan sell lah. Kalau dia ke atas, dia nak naik, kita buy. Jadi ada juga yang setengah ni kalau kita tengok dalam tu kan, macam-macam istilah tu lah, apa nama, triangle lah apa semua tu kan. Sebenarnya berlaku kat situ lah sebenarnya. Yang saya faham lah, supply and demand tu adalah sideway macam tu. Okay. Okay. Jadi itulah sedikit yang saya boleh share tentang SNR, perbezaan SNR dengan supply and demand. Jadi nak senang faham macam saya cakap lah, kita tengok supply and demand ni macam sideway tu lah. Bila berlaku banyak sideway macam tu kan, berlaku BD macam tu banyak kan, sideway ni macam ni lah kan, berlaku zigzag macam ni kan. Ini kita panggil supply and demand. Okey, kalau kita guna pivot 70% menjadi profit, Azman cakap kan, betul lah. Okey, kebiasaannya macam tu lah kan. Kalau kita guna pivot, okay, contoh kan, kita type kat, kita entry dekat time frame kecil ni kan. Okey, kan, contoh kita tanda kat sini. Okey, katalah kita tengok kat sini dah berlakunya ABC cell lah, kata kat sini kan. Okey, dah berlakunya ABC cell. Jadi kita boleh lah tarik pivot kita. Okey, contoh macam ni kan, dia dah berlakunya sekejap A. Okey, mana ABC ni besar sangat ni. Sekejap okey, katalah kita ambil kat sini kan, hari terakhir ni. Okey, jadi berlakunya ABC cell kat sini kan. Okey, jadi A yang paling atas lah. Okey, A, lepas tu B, C kat sini lah kan, dia retrace, dia mula retrace kat sini. Okey, jadi kat sini lah kita boleh tarik kita punya pivot. Okey, sini kita boleh tarik. Okey, sini lah kita boleh tarik pivot. Jadi bila dia dah break, kita punya 100 ni kan, dia dah berjaya break 100 tadi, kita tunggu dia retrace lah kan. Sorry kejap salah lah ni, dia punya tarik pivot ni sekejap. Buat jadi lain ni. Jadi kita ambil lain lah, Itu macam pening sikit dia punya ni kan. Kata kat sini lah ABC buy, kita ambil ABC buy. Okay, okay, ada ABC buy, dia dah berjaya breakout sini kan. Level ni dah breakout ni. Allah, salah ambil bah. Jadi kat sini dah ada
ABC by nampak tak? Dia dah berjaya break 100 ni kat sini. Dan lepas tu dia retrace dulu. Kan dia retrace dulu. Jadi kat sini lah poin-poin yang kita boleh entry. Dekat label-label ni lah. Label 61, 50, 38 kita boleh masuk. Tapi price sampai hanya kat sini saja dia retrace. Kan? Tak sampai pun 50. Jadi kat area sini lah kita boleh entry. Dan tengok apa jadi bila kita entry kat sini. Biasanya dia akan sampai dekat TP1. TP1 tu TP wajib lah. Biasanya dia akan sampai situ. Dan kalau bonusnya dia boleh sampai lah atas ni kan. TP yang kedua 261 ni. Tapi jarang-jarang lah kan. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada juga kan. Jadi kalau kita nak hold tu, kita pastikan kita bigi lah. Sebab tengok, dia makan masa juga lama ni. Tak sampai ni kan. Jadi kalau kita entry tadi, kan katalah kita entry kat sini tadi kan, kawasan-kawasan sini tadi, kan kita entry kat sini. Jadi kalau kita ke TP1 lebih kurang 57 pip. Okay, kalau TP2 lebih kurang 120, hampir 120. Kan? Jadi berbala kan kalau kita ni. Kalau kita contohlah kita ada dua position kan. Satu kita dah ambil gaji, satu lagi kita nak hold boleh, tapi dengan syarat kita pergi kan. Pergi kita janganlah, kalau macam katalah contoh kan, kalau kita berani nak ambil risiko, kita entry dekat sini tadi kan. Katalah kita masuk dua position, satu kita dah ambil gaji dekat satu ni kan. Katalah kita dah ambil sini. Jadi satu lagi kita nak hold sampai sini. Jadi terpulang pada masing-masing lah. Ada orang dia tak nak BE dia dekat sangat dengan harga semasa. Jadi apa yang dia buat, dia BE dia dekat-dekat dengan dia punya entry. Tapi jangan dekat sangat lah. Dekat-dekat tu mungkin dalam 20 lah, 20 pip kan. Okey lah. Okey, jangan dekat sangat. Sebab kalau dekat sangat, bila price laju, apa akan jadi, dia akan bila tengah laju tu dia terlajak. Terlajak tu yang bila kita dah BE, asal negatif ni. Rupanya kita rapat sangat. Rapat sangat dengan kita punya position. Kita tak boleh nak letak rapat sangat. Dan kita tak boleh nak dekat sangat dengan harga price. Kalau harga price dekat sangat kan, kita letak ni, confirm kena. Kita sekarang ni nak tengok dia boleh pergi ke tidak kan. Dia pergi jauh kalau kita nak hold lah. Tapi kalau kita hanya masuk satu entry, kalau bagi cadangan saya lah, tak payah nak hold lama lah. TP1 pun syukur lah, dah dapat tu okey lah kan. Jangan hold lama lah. Okey, kecuali kita masuk banyak kan, ada 2 layer ke 3 layer, okey. 2 kita dah ambil gaji, 1 kita nak hold. Try lah hold kan. Tengok apa jadi, dia boleh pergi sampai TP 2 tapi memang sebab market tengah nak turun kan, memang dia tak pergi lah. Sampai TP yang seterusnya nampak dia tak pergi, dia terjun. Okey, ada soalan lain ke? Kalau nak tarik fibo kat mana yang kat team mana yang dah muncul lah. Biasanya kita buat dekat 5 minit lah macam tadi saya tunjuk. Okey. Okey, boleh? AHR effect dia tadi. Kalau nak tarik fibo dekat mana? Kat mana munculnya ABC? Sebenarnya ABC ni kalau kita tengok bukan hanya kat time frame 5 minit saja. Semua time frame sebenarnya dekat daily pun ada tadi, dekat daily tadi. Sell. Yang macam saya tunjuk ni. Ni ada dah ABC cell. Sebenarnya siapa yang perasan, kan hari tu sebenarnya dah ada dah ABC cell kat sini kan. Betul tak? Dia dah break support kat sini. Okey, dia dah break support ni. Kan? Ya, mana tadi ni support kan, dia dah break. Jadi sebenarnya dia dah ada ABC cell lah. Jadi kita nak entry, kita taiklah fibo sebenarnya kat sini pun sebenarnya. Buat. Kan? Nampak tak? Dia dah break tu, dia dah kena lah TP1 je lah. Dia tak sampai pun TP2. Kan? Dia dah sampai dekat buang indicator ni banyak sangat. Oh. So minggu ni dia boleh TP2 261 zone biru tu lah. Buka Israk ke apa? Israk. Buka Israk ke Israk? Israk.
Sekejap. Tapi saya jauh lah. Abdul Ishak nama dia. Israk. Rasain Israk. Israk. P I. Oh, okey. Ya. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa tutup lambat? Tak ada apa. Malam ni malam depan dorang. Baik, kita tengok. Lan Support. dengan Fakri. Kita Lan support dengan ni. Fakri kita support lah. Fakri dia ada masalah mic dia, tak dengar ni kan. Fakri cuba cakap dengan Fakri. Nak dengar? Dengar Tapi slow sangat. Kan macam jauh lah. Kalau orang yang pakai mikrofon, saya rasa speaker, saya rasa dia tak dengar. Kecuali headphone. Headphone slow. Kalau pakai speaker sayup tu. Kena tukar mic tu. Dia macam ni. Kalau kita buka dekat laptop, lepas tu kita login Zoom dekat handphone, boleh pakai Zoom dekat handphone tu. Macam mana? Dua tempat itu juga. Dua tempat. Tapi Dua ada tempat. delay sikit lah. Delay dalam 1 second. Suara dekat handphone. Jadi kelas kita hari ni kelas trade dengan kelas Zoom. TJ lah cerita. TJ selalu buat macam tu. Dia login dekat laptop dia, dekat PC dia, lepas tu dia buat cakap dekat apa? Dekat handphone. Boleh kan? Try login dekat handphone tengok. Dah buat, try dulu. Lepas tu kita sambung cerita pasal Lan. Saya baca soalan lagi, Lan cerita. Vivo dah cerita, SNR dah cerita, tutup kamera pun dah cerita, keluar tarik Vivo kat time frame mana yang muncul. ABC tadi dah cerita juga, mana-mana muncul je. Kalau anda analisis di day 1, tarik Vivo di day 1. Lambak. So, tak contoh ada. lah kan. Contoh. Dewa ni. Contoh macam itulah kita tengok kan, dah ada tarik Vivo. Nak tengok dia sebenarnya dah sampai lah kat sini kan. Pada bila itu? bulan 7 dia dah sampai lah TP1. Sebelum tu lagi 19 dia dah sampai lah sebenarnya kan. Lepas tu apa jadi? Dia ada tanda tu dia nak naik kan. Tengok dia naik balik. Jadi kat tipe 50 dia mula, dia tengah jump balik. Jadi kalau kita tunggu kat label-label kat sini sebenarnya, itu entry lah kan. Sebab dia baru jadi ABC set. Kalau daily ni memang besar lah kan. Daily ni memang besar lah. Tapi ni memang berjanggut lah nak tunggu kan. Sebab kita tak fokus dekat sini untuk entry. Macam saya cakap lah, ini untuk tujuannya kita nak cari kat mana kita nak upgrade SNR kita lah. Entry kita tengok dekat daily lah. 5 minit lah. Okay. Jadi menjawab lah soalan tu. Kat mana sebenarnya boleh berlaku benda tu dan kita boleh buat. Okay, kita boleh tarik. Lagi Okay, soalan. kalau kita tarik kalau kita tarik keyboard, TP wajib di kebiasaannya. Okay. Kebiasaannya TP1 adalah di 161.8. Itu TP1. Tapi ada satu sebenarnya kalau kita tengok kan, sebenarnya ada lagi lah. Kalau contoh kan, dekat mana tadi kita tengok dekat level 100 sebenarnya dah ada kan, betul tak? TP awal lah. Kita panggil sebagai TP awal kita tu. Contohlah kata kita masuk 4 entry tadi, 4 position. Jadi satu kita set lah dekat 100, level 100 tu. Satu lagi kita set dekat Allah, hilang dah. Terus hilang. Takkan hilang. Dah. Dia stop share kot. Stop share. Dia stop share kot. So bukan tapi dia masih Lan Dia rasa dia terkeluar ni. tapi dia So saya tak tahu siapa
Macam mana nak login balik? Cik Din lah. Ni Cik Din dah. Cik Din. Nak bagi jadi host. Tapi saya duk tengah recording dah ni. Oh, tu dia. Saya dah tengah recording. Okay. Sudah host dah? Saya dah host dah. Alright. Saya host sebab saya yang buat link ni. Dan saya tengah recording. Kita boleh play balik cerita-cerita apa yang Tuan Azlan cerita tadi. Boleh play balik. Saya rasa bateri dia habis. Tadi yang apa perasan tak? Saya rasa tak ada punya notis tadi. Ada bunyi notis. So, sediakan soalan anda. Kita dah running 1 jam. Kita dah running 1 jam. Sepatutnya banyak soalan. 40 partisipan tak ramai. Sepatutnya ada banyak soalan. Kita boleh mampu menjawab lagi. Dah sampai. Tu. Unmute. Okay. Unmute. Alright, ask to unmute. Alright. Tu. Okay, sorry. Kita ambil host. Tadi apa, kan tadi ada keluar bateri kan, bateri low. Tu lah kena. Lepas tu saya dah salah tekan. Ada satu lagi. Saya tertekan wire tu pula. Rupanya charge yang kalah. Silap wire. Silap plug. Tiba padam lah tu. Weh, P. Ramli pun ada lah weh dalam ni weh. Aduh. Abang Zam P. Ramli tu. Kita tak mau tekanan banyak-banyak kan. Kita boleh hampa tanya soalan. Soalan tadi kita dah jawab dah. Sambil kita dengar kita punya cikgu ada soalan lagi. Fakri baca jawab. Ada soalan lagi, baca jawab. Apa lagi? Ish, tak berapa nak keluar hang punya suara ni. Nanti PM saya bagi mic. Saya ada selamat. Sekejap. Selamat kan? Bagi alamat kan? Saya masih tak faham lagi support dan resistant. Kita akan mulakan balik. Kita akan mulakan balik support resistant. Mulakan balik Mic. Saya ada some mic. Kita pergi LAN. Bagi M15 sudahlah. M15 dengan H1 ke. Okay. Boleh, M15 lah kan? 15 sudah. Okay. Suria LAN bukan ni. Ajar lah. M15 sudahlah. Mudah. Dah faham. Okay, baik. Jadi ada yang tanya tadi, dia tak faham lagi tentang SNR kan? Okay, SNR ni macam saya cakap sebelum ni lah. Okay. Support adalah konsep mudahnya kita nak faham. Support ni adalah macam ibarat lantai kat rumah kita. Okay. Lepas tu resistor ni adalah dia punya healing dia. Senang mudah kita nak faham lah. Okay, jadi kalau dalam chart kita, kalau kita tengok dalam candlestick macam ni, kita mungkin agak pening kan. Tak tahu mana satu support, mana satu resistor. Jadi cara mudah, kita kena tukarkan dia kepada line chart macam ni. Okay, line chart macam ni mudah untuk kita baca. Okay, kalau bentuk dia macam ni, bentuk A lah orang kata kan. Ini satu lagi bentuk B. Okay, kalau bentuk A macam ni, kita panggil dia sebagai resistor. Kan? Kalau B tu balik lah kan, kita panggil dia sebagai resistor. Okay, kalau yang B ni adalah support dia. Ni adalah support dia. Ataupun kita panggil sebagai lantai tadi lah. Mudah faham kan? Jadi bila kita dah tukar dekat line chart ni, kita nampak lebih clear kat mana support, kat mana resistor. Yang bentuk macam ni D ni, kita boleh tandakan ni sebagai support. Sini support. Banyak sebenarnya kalau kita nak tengok support kan, betul tak? Jadi kita nak ambil yang mana? Kalau bagi saya, kita nak ambil yang mana, kita ambil yang terdekat lah. Jangan kita ambil jauh-jauh macam ni kan. Kita tengok CMP kita kat mana sekarang ni. CMP tu maksudnya current market price. Kita dekat mana. Okay. So kalau tuan-tuan tengok sekarang ni, market price kita dekat bawah ni lah. Okay. Ni. Sorry. Zoom sikit ni. Ni yang dekat ni. Kat sini lah yang paling dekat. Ini ialah kita punya CMP kita lah.
kita punya CMP ataupun kita panggil sebagai current market price. Okey, harga semasa kita kat sini. Jadi kita tandalah kita punya support and resistance kita yang paling dekat sini. Jadi contoh macam ni kan, kita ambil dah line horizontal ni, kita tandakan. Okay, kita boleh tandakan dekat yang paling dekat sini lah. Jangan ambil dekat sangat dengan tu kan. Kenapa saya tak ambil yang dekat sini? Biasanya saya tak akan ambil dekat end sini. Sebab apa saya tak ambil dekat sini? Ni kan ni. Saya jarang ambil yang dekat sangat dengan CMP. Sebab apa? Dia bila dia ni dekat sangat, dia mudah tak, maksudnya dia punya SNR tu tak valid. Dia kemungkinan dia jadi tak valid. Sebab apa? Dia mungkin patah balik. Kan? Dia berpatah balik tu dah tak jadi dah. Dah tak jadi ni. Biasanya saya tanda jauh sikit lah. Sini saya tak tanda. Okey, yang saya tanda okey, mungkin kat sini lah. Dia punya resistance dia. Sini pun boleh kita tanda kan. Okey, area-area sini pun sebenarnya kita boleh tanda juga ni. Okey, lepas tu kita punya ni resistance lah. Kalau yang atas resistance kan. Kalau yang support kita tu, kalau ni kita kena tengok yang sebelumnya lah. Kan kita kena tengok yang sebelumnya. Kalau M15 ni jauh lagi lah dia punya ni. Sebab dia tengah terkejut kan. Itulah di zone yang berwarna ni sebenarnya. Sebab kalau tengok sebelah kiri ni, dekat-dekat ni tak ada lagi. Sebab sebelum ni market tengah naik kan. Dia dah lama naik. Sekarang dia mula nak turun. Sini lah. Kita kena kecil lagi yang nampak. Jauh lagi sebenarnya. Sekejap sampai tak jumpa weh. Inilah jauh kan. Aduh. Okey, nampak tak? Ni area sini. Kat sini lah ada ni, kat sini. Area-area sini lah dia ada support dia. Yang terdekat lah. Itu yang paling dekat lah, macam mana kan. Sebab sebelum ni memang tak ada, dia tengah naik. So sekarang ni dia dalam proses nak turun. Jadi kita nak check support di area sini lah. Sebab sekarang ni harga 61.73. Jadi area-area sini lah kita cari. Jadi kita kena zoom in sikit lah kan, area-area sini. Macam saya beritahu tadi lah, kita buat salam akut. Assalamualaikum. Okay. Macam saya beritahu tadi lah, kita buat salam, tak buat salam. Salam tak tutup kalau dengar salam, tak dengar pun salam. Ini pengengah politik. Layan pun. Kita nak bagi, nak pusingkan ke bebanan ni. Kosong ada isu politik. Faham tak? Iklan. Dia tanda sikit nak bagi ni supaya dia tak hilang kan. Kejap lagi kan zoom. Okey, so kita cari balik kat mana tadi. Oh, dah jauh. Ni area ni. Okey. Jadi sekarang ni harga sekarang ni dekat 61.73. Jadi kita nak tanda support, kita cari yang bentuk V lah. Kita cari bentuk V. Yang ni dah terlepas dah. Kita jangan tengok. Ni kat atas. Kat atas kita tak panggil support kan. Kat atas kita panggil shilling. Kat bawah tu kita panggil support. Jadi kat sini lah yang dekat-dekatnya. Area ni sini. Nampak? Kat sini. Sorry. Ni lah. Sebenarnya kat sini pun kalau ikutkan boleh je kita jadikan dia sebagai ni nampak. Ini pun boleh kira sebagai support. Ada bentuk V kat sini. Kalau kita zoom lagi, nampak lah. Ayah.
Okay, dari sini lah sebenarnya ada B. Kalau kita perasan kat sini sebenarnya ada B yang terdekat lah. B. Okay. Sini pun ada B, betul tak? Kat sini ada B, kat sini ada B. Kat sini tu sebenarnya kita boleh tandakan sebagai support juga sebenarnya. Kenapa kita boleh tandakan dia sebagai support? Sebab ni asalnya adalah resistant. Ni asalnya adalah resistant. Kita tahu resistant bentuk dia macam ni. Tapi bila price dah naik ke atas, kita tak panggil dia sebagai resistant lagi. So kita panggil dia sebagai resistant become support. Sebab dia dah ada dekat bawah pada harga price. So kita kat sini pun sebenarnya kita boleh tandakan dia sebagai support juga. Kita boleh marking juga kat sini, tak salah. Boleh tanda. Okay. Okay, boleh? Jadi harapnya terjawablah soalan tu tadi. Nak tandakan SNR. Okey, sekejap. Sebelum tu apa? Nak tarik trend line yang betul macam mana? Okey, nak tarik trend line, kita tarik okey, sekejap kita tukar dulu pada candle. Tadi saya lupa cakap, kalau dah tanda tadi, kita tukar balik pada candle sikit. Okey, kita dah tanda tadi kan. Kita dalam bentuk line tadi. Kita tukar balik dalam candlestick supaya kita boleh tengok shadow juga. Kita ambil kira juga shadow. Okey. Baik, jadi kalau nak tandakan trend line macam mana? Trend line ni kita ambil yang sini lah. Ni, draw trend line. Okey, cara dia kita ambil sekurang-kurangnya dia ada 3 tempat lah. Kalau bagi saya kena ada 3 tempat. Kena ada 3 tempat. Inilah contoh. Nampak? Dia kena 3 tempat cukup lah. Bagi saya cukup lah. Dia kena 3 tempat. Okey, tak kisahlah. Kita nak ambil shadow tu shadow pun boleh. Shadow apa, body tu body pun boleh dah. Kita nak ambil kat mana. Nampak tak? Kalau dia break trend line kita ni, apa jadi? Nampak? Dia break kat sini. So maksudnya dia nak naik lagi. Okey. Nampak? Dia dah berjaya break. Kita tunggu dekat trend line kita, barulah kita entry. Nak entry terus pun boleh, tak ada masalah kan. Cuma kita kena tahu risk kita lah. Jadi nak sebaiknya kita tunggu dia datang balik kat tempat yang dia break tadi. Dan kita banyak kan dapat ni kan. Hampir 90 tip juga lah. Okay. Harapnya kita jawab macam mana kita nak buat trend line tadi. Tentu kalau guna handphone pun boleh sebenarnya, tapi kita cakap sikit lah kan, guna handphone kadang-kadang salah tu kan. Kita kena dalam bentuk rotate. Kalau kita punya handphone tu, kalau kita macam ni kan, biasanya kita rotate kan. Kita rotate kan senang, mudah kita nak tarik trend line. Okay. Jadi seterusnya apa, dia kata nak tahu SNR yang strong macam tu macam mana. Okay. Ikut pemahaman yang saya tahu, okay, untuk SNR yang kuat sebenarnya, tuan-tuan kena tengok dekat time frame yang besar. Biasanya saya tengok time frame yang besar untuk kita tengok SNR je, bukan nak entry. Jangan salah faham Untuk kita tengok SNR yang kuat adalah di time frame besar. Macam H4 pun boleh, H1 pun boleh kan, Day1, H1, apa H4 dan H1. Okay, kat sini kalau kita tengok SNR yang kuat sebenarnya dia beberapa kali dia test untuk pecah kan. Itu menandakan dia kuat. Kalau dia tak kuat, sekali dia pergi dia dah pecah. Betul tak? Bahasa mudahnya kita faham macam dinding kan. Kita nak pecahkan dinding kan, betul tak? Kalau kita sekali pukul dia hentak dengan pukul besar tu kan, dia dah pecah, maksudnya dinding tu tak kuat kan. Lantai tu tak kuat lah, ceiling tu tak kuat lah maksudnya. Betul tak? Tapi kalau ada sekali kita hentak dia, tak jadi, tak pecah kan. Lepas tu kita cuba lagi beberapa kali. Itu menandakan SNR tu kuat lah. Macam ni lah contoh. Ni nampak. Kita dah tanda kan SNR ni. Ni tadi 6.490. Jadi kat sini sebenarnya adalah, kalau tu contoh lah, dia kuat ke tidak? Sebenarnya dia kuat juga lah. Sebab dia kali pertama dia try, dia berjaya breakout, tapi apa jadi? Dia naik lagi kan, dia naik lagi. Lepas tu dia cuba kali kedua. Dia baru kali pertama kan, betul tak? Kali pertama dia cuba kali kedua, tak jadi.
Kali pertama tadi dia berjaya tembus, tapi kita panggil breakout fake lah kan. Datang balik, naik balik. Kali kedua dia nak try, tak boleh, dia naik atas apa tu. Lepas tu dia main pula kat kita punya resistance kat atas ni kan. So dia turun balik. Turun balik, nampak kali ketiga. Kali ketiga kat sini pun tak berjaya juga. Lepas tu 4 kali kat sini kan, betul tak? Ni 4 kali dia try ni, ada candle sebelah ni. Lepas tu ni dah berapa kali dah ni? 5, 6, 7. Tak dapat. Lama jugalah kalau time frame yang besar ni kan, H4 ni kan. Jadi beberapa kali dia nak cuba pecahkan tapi tak jadi. Jadi salah satu tanda SNR kuat adalah dia cuba nak break banyak kali tapi tak jadi. Itu salah satu je. Okay, jadi sebenarnya salah satu kita sebenarnya kita tunggu dekat SNR yang orang kata tak pernah test ni. Kan biasanya nak sedapnya kita tunggu dekat SNR yang tak pernah lagi ditest. Macam orang kata macam dulu saya belajar dia kata yang macam mana, yang dara yang janda kan. Itu konsep dia mudah untuk kita faham lah kan, betul tak? Maksudnya kita nak pergi ambil tempat yang belum ada test lagi lah kan. Biasa kita pilih yang tempat yang macam tu lah untuk kita nak selamat kan, betul tak? Kalau kita pergi tempat yang dah banyak kali ni, contoh macam ni kan, tempat yang banyak kali yang dah dicuba nak pecahkan, kemungkinan support ataupun resistance dia akan pecah lah. Okay, macam ni lah nampak ni, banyak kali dia try kan, ini dia pecah. Nampak bila dia dah pecah, nampak kasi sikit tu dia pergi ni 400 tu, 400 tip. Ini kita tengok dalam time frame besar kan, sama juga time frame yang kecil pun sama juga. Setiap time frame sebenarnya dia ada SNR. Dia tak salah sebenarnya kita nak tanda kat mana. Okay. Jadi harapnya terjawab lah yang tadi nak tanda SNR paling terbaik kat time frame mana? Sebenarnya macam saya cakap sebelum ni, time frame yang besar lah untuk kita tandakan SNR yang terbaik. Okay. Kenapa time frame besar? Okey, kenapa time frame besar? Sebab bagi saya kan, apa yang saya faham, time frame besar ni dia punya kesahan dia punya lebih kuatan, lebih orang kata lebih kukuh pula. Okey, time frame besar dia lebih kukuh. Jadi sebenarnya tak ada masalah pun kalau kita nak tanda dekat time frame kecil kan, contoh macam 5 minit, tak ada masalah. Boleh je kita nak tanda. Tapi janganlah kita lupa di time frame yang lain, betul tak? Bila kita trade tu kita kena tengok juga maki time frame kan, betul tak? Kita kena tengok di time frame yang lain. Sebab setiap time frame tu dia ada cerita dia. Jadi macam yang saya tunjuk di awal-awal tadi, tak punya join tadi kan, awal-awal tadi saya tunjuk cara saya ke adalah saya cari di time frame yang besar macam daily H1, lepas tu barulah turun pada 5 minit. Okey. Dia seminggu sekali je kita buat. Kan seminggu sekali je kita buat daily pun dah cukup lah, daily H1 dengan M5. Untuk yang seterusnya kan, kalau hari-hari yang sebelumnya biasanya kita tengok H4 pun dah boleh lah, H4 15 minit kan. Tengok. Tapi kita punya entry biasanya kat time yang kecil lah. Okey. Harapnya terjawab. Okey. Harapnya terjawab lah soalan-soalan tu tadi. Okey, boleh? Ada soalan lain? Jam dah hampir pukul 11 dah ni. Apik sama gua apa Apik? Oh, ikut lah. Saya pun dah tak ada apa kan Ya, selalunya revision kita buat sejam setengah macam tu je. Kan? Nanti kita start setengah kan? Jadi lagi 10 minit pukul 11 kan? Jadi tak ada soalan tak apalah. Tak ada soalan kita tunggu minggu depan pula. Pokok jumpa soalan kan?
Kadang-kadang M15 by M30 cell. Kadang-kadang apa dia? M5 by M30 cell. Ha. Macam mana tu? Tu saya kata Itu time frame besar. betul tak? Itu saya kata tu kan. Setiap time frame tu dia ada cerita dia. Okey, dia ada cerita dia. Okey, kenapa kalau kita tengok kan, macam contoh ni kan, ada orang tanya ni 15 by maksudnya dekat time frame 15 kita nampak dia nak naik. Time frame yang 30 nampak dia nak turun. Sebab apa benda ni berlaku? Tuan-tuan kena faham, okey? Setiap candlestick tu dia ada cerita dia. Okey, M5 maksudnya setiap candle tu dia siap pada 5 minit. 5 minit sekali. Macam ni kan. Setiap satu candle ni dia siap 5 minit sekali dia akan siap satu candle. Okey? Jadi kalau kita nak tengok yang mana dia punya apa ni? Kenapa kita tengok dekat M15 contoh macam ni kan. Kenapa M15 kita nampak tadi kawan tu kata M15 kita nampak buy. Kenapa? Dekat M30 kita tak nampak buy. Sebab dah tentulah yang mana siap dulu. M15 ke M30 siap dulu? Cuba jawab soalan ni. Candlestick mana yang akan siap dulu? Adakah di time frame M1. 15 minit? M1. M1 kalau dulu memanglah antara banyak flip dah paling cepat kan. Tapi kalau 15 dengan 30 tadi dah tentulah 15 betul tak? 15 yang akan siap dulu. Jadi tu sebablah kita nampak dalam M15 dah siap dah nampak macam nak naik. Tapi dekat M30 belum lagi. Mungkin dekat time frame yang lebih besar lagi, kemungkinan tak nampak lagi. Tak nampak lagi dia nak naik. Jadi biasanya macam itulah kan. Tujuan kita nak tengok time frame besar ni, kita nak tahu trend dia je. Trend dia maksudnya major trend dia apakah sebenarnya. Untuk chart tu tak kisah apa-apa pun. Bukan oil saja kan. Kalau kita tengok pair lain pun sama juga. Kita nak kaji tu kita tengok daripada time frame besar. Kita tengok trend dia apa. Lepas tu baru kita turun pada time frame kecil. Sebab kita nak trade ni kita kena berkawan dengan trend tu. Betul tak? Kalau kita tak berkawan dengan trend tu, sebablah kita kadang-kadang tersilap langkah tu kan. Sebab kita tak tengok pada trend tu. Kalau trend tu menurun, takkan kita nak banyakkan buy. Tentulah kita banyakkan sell. Sama juga kalau trend tu menaik kan, takkan kita nak banyakkan sell. Kita akan banyakkan buy. Tapi tak salah sebenarnya. Kan kalau trend tu buy nak naik, trend tu bullish tapi kita nak ambil sell, boleh, tak ada masalah. Jadi kita tahulah kat mana kita nak apa risiko kita kan, kat mana kita nak exit kalau plan tu. Kalau kita nak scalping sekejap pun tak salah kan. Okey. Baik. Jadi saya harap terjawablah soalan Stelo tadi kan. Kenapa kita nampak M15 buy, M30 sell? Sebab dah tentulah time frame yang kecil dia akan siap dulu. Bila dia siap dulu, time frame yang besar ni barulah kau nampak kan. Okey. Alright. Ada soalan lain tak? Saya ada soalan. Bila nak habis? Itulah. Bila nak habis saya kalau boleh nak habis dah ni. Kalau tak ada apa-apa kita boleh tutup lah kot. Tak ada soalan tau. Tak ada soalan lah kan. Sikit-sikit sudah. So direction esok. Okey. Direction esok yang kemarin. Direction yang kemarin pula. Mari. Direction esok. Bagilah sikit mapping sebelum kita penutup. Okey. Okey, apa yang saya nampak lah. Okey. Ini saya share lah apa yang saya nampak. Okey, jangkaan kan. Okey, jangkaannya kemungkinan dia nak test siapa kat sini. Okey, ni yang saya tanda awal kelas tadi kan. Okey, ni di kawasan biru. Okey, kat sini dia nak test support kat sini. Jadi kemungkinan dia akan esok dia akan terus test. Itu satulah. Kemungkinan dia akan terus test ke bawah. Kemungkinan ataupun sebab dia dah banyak sangat tua kan, kemungkinan dia akan naik dulu. Okey. Dia akan naik dulu. Lepas tu barulah dia mana nak cari pen ni, tak jumpa lah. Okey, kemungkinan dia akan naik dulu. Lepas tu barulah dia akan cuba test support yang ni.
Kalau tak berjaya, dia akan naik balik. Okey. Ni jangkaan saya lah. Kalau dia tak berjaya, dia akan naik balik. Okey, kalau dia berjaya, apa akan jadi? Kalau dia berjaya, dia akan test support yang seterusnya. Okey, support yang seterusnya kat mana? Ni kat bawah ni. Ni nampak ni. Tapi jauh lagi lah kan. Jadi, tapi memang kita nampak lah. Dia mula nak, tanda-tanda nak turun tu ada. Kan, tanda-tanda turun tu memang dah ada dah daripada hari tu kan. Tanda-tanda dia dah mula bearish tu memang ada lah. Tapi, sampai mana dia nak turun tu, jangkaannya kita boleh jangka dia dekat support-support yang terdekat kat sini lah. Kan, dekat sini kita boleh tanda macam tadi saya tanda kawasan biru ni tadi kan. Okey, kat sini. Dan juga di kawasan yang ni, tapi ni jauh lagi lah. Okey, saya tak jangka dia akan terus pergi kat sini sebab ni jauh ni. Dia akan naik dulu. Biasanya, kebiasaan dia akan naik dulu. Dia akan test. Okey, dia akan test kalau dia nak melengkapkan dia punya ni kan, keturunan dia. Biasanya dia akan naik dulu dekat atas ni. Dia akan test support yang telah dia break dia tadi. Ini bukan support dia ni, silap ni. Dah lari dah tadi saya tanya. Sekejap ni dah. Jadi area-area sini lah sebenarnya dia nak test balik. Dia nak test balik support yang telah dia break ni. Biasanya macam tu lah. Kalau dia nak meneruskan ke penurunan tu, dia akan naik dulu sebelum dia sambung balik. Okey. Jadi itulah jangkaan saya. Okey. Setuju. Kalau dia turun pun, pada saya esok Lana. Kalau dia turun pun, kita kena tengok price reaction dalam kotak biru tu. Yang tu je. Sebab ini kita tengok, kita tanda dekat day 1. Jadi kita akan pergi tengok dekat H4, H1. Dalam dia masuk je dalam kotak biru tu, kita tengok price, reaksi price. Ada ABC buy ke. Jadi dekat H1 ada ABC buy ke, dia akan naik dululah. So dia akan test dulu dekat yang tanda tu 649 tu ke kan. Macam tu je lah. Tapi ni day 1 lah. Day 1 lah kan, besar kan. Tak apa, memang saya rasa dia akan turun dulu dalam kotak. Biar P lah dulu. Pada saya lah, esok saya akan tunggu dalam kotak. Dah boleh? Tak. Betul. Saya setuju kan. So kita tunggu reaksi price. So janganlah kalau kan. Kita nak trade ni. Orang kata baru hari Isnin kan. Jangan Ni kalau admin kata sell, kita pun sell lah. Tapi kita lupa yang reaksi harga, reaksi market tu. Tapi sebenarnya kalau admin bagi dalam tu kan, dalam tu kita boleh follow sebenarnya. Tapi kita kena tahu lah kat mana kita nak cut loss tu kan. Kadang kita entry ni kita tengok kat mana TP je kita tengok. Cut loss tu jarang kita tengok nombor 2. Tak entry pun tengok cut loss kat mana kan. Betul tak? Baru terfikir aduh aku masuk kan, jauh ni kan. Jadi boleh nak try kan. Kalau kat loss jauh pun tak apalah, dia sanggup rugi kat loss macam tu. Betul. Tak apalah. Boleh. Janji kita tahulah. Fakri mana? Fakri. Boleh saya tambah sikit tak tentang market esok? Boleh kita share. Kita tengah ada tekanan, kita relax. Saya share ni kan. Weh dah jangan nak share sangat. Tak payah share. Tak payah. Kita nak tutup lah ni. Sekejap lagi sampai pukul 1. Dia nak share keluar lah. Kalau tengok saya tengok di saya punya chart, saya rasa price akan buat patulan balik. Sebab apa? Dekat 60.758, price 60.758, dia ada satu strong support yang dah 4 kali test. 4 kali test tu kalau bocor duduk bawah tu. Kalau bocor mungkin dia akan turun ke bawah. Tapi sebelum H1. Tapi sebelum support tu ada satu support lagi. Ya, dia delete banyak sangat. Boleh bagi saya ni lah
ni apa Tuan AK Azlan. Trader. Ah, Tuan Azlan, ya. tak payah bagi saya host. Cuma bagi saya ni je. Bawah tu dekat share screen tu, Aha. tekan anak panah yang tu. Lepas tu atas tu buat multiple share screen. Ya dekat mana, dekat more Dah dekat share screen kat yang Oh, share screen bawah tu ada anak panah kecil tu. Dah. Okey dah. Okey, saya share. Nampak tak? Nampak tak? Skrin saya. Tak nampak ah. Ha? Bukan, ni live-nya. Ini Azlan punya. Azlan kena stop share. Abalan apa Tuan Lam kena stop betul. share. Alright. Stop share dulu. Lan kata aku nak habis dah ni. Sekejap. Saya tunjuk je. Jangan stop share ada. Kat bawah. Kat bawah. Kan nama ni. Dekat atas pun ada. Dekat atas mana? Stop share dia tulis kat situ. Mana. Ya Lagi tak jumpa ni. Tuan Lan sebab ni. Sebab apa Tuan Lan buka full screen. Oh, patut kena keluar daripada Minimize dulu, minimize. Memang nak minimize ni. Kenapa? Yang kotak tu. Mana? Yang kotak sebelah bangkah tu. Tu. Ni. Kotak sebelah bangkah tu. Kanan. Tengah. Tengah. Ni. Oh, okey. Baru nampak. Alright. Sorry. Lepas tu bodek ni kan. Dah stop share dah. Dah. Nak lagi. Saya nampak ni. Masih sebenarnya punya. screen lagi. Ni screen ni. Ada meeting ni. Magic Quadrant for Meeting Solution ni. Okey dah. Stop share. Alright. Buat lama-lama sikit. Castendo kita buat lama-lama sikit. Jangan. Minggu depan pula. Ini duk tunggu je. Nampak skrin saya? Alright, nampak lah. Okey, nampak Okey. Ni yang saya kata ni. Ni ada nampak test count dia dah 4 kali dah. Nampak. Ni dia H1. So sebab tu saya kata kat sini kemungkinan besar. Ni pun ada satu Roblox ni, dia nak tembus ni. Untuk buat penurunan. Dan dia akan buat, kalau dia buat penurunan terus, dia akan turun betul hujan lah. So kalau kata dia tak dapat break ni, memang dia buat akan pantul balik sampai ke apa ni, weak resistance. Ada yang tak nampak. Zoom sikit. Oh, ada yang tak nampak. Sudah. Jauh, nampak jauh. Zoom sikit. Oh, detail lah. Ni robot ni. Robot fat kan. Okay, nampak tak? Nampak. Nampak. Okay, so ni yang saya kata tu. Dia bila tu dia akan apa ni? Dia akan pantul balik. Kat sini dah 4 kali test lah. Memang strong gila kat sini. Bagi saya memang strong lah. So sebab tu saya kata kalau dia buat penurunan, dia kalau penurunan terus, dia break support tu, dia akan buat penurunan terus. Kalau dia tak break, dia akan buat pantulan ke atas. Tapi saya rasa dia akan buat pantulan ke atas. Ini apa yang saya analisis lah. Sampai kat sini pun dah ada satu support kat sini. Yang biru ni, kotak biru ni. Untuk dia buat kenaikan. Okay, faham? Okay, itu je saya nak share. Saya pun nak share juga yang bukan nak share, saya pun nak cerita juga yang sambungan saya punya position tadi tu. Saya tak mencari sell sekarang. Saya nak mencari buy untuk saya swing. Saya tak untuk saya swing. Position buy saya untuk saya swing. Saya dah baca tadi.
Ada terbaca. Oh, sorry. Saya nak mencari position buy untuk swing. Tengok. Sebab saya banyak kali dah swing saya tekat 4 hari, 5 hari je swing saya. Tu pun kena VE. Tu pun kena VE. Tapi puas hati lah. Puas hati lah. Okey lah kan. Okey Tak apa lah. Itu orang kata buy akak-akak. Ya, nanti kita akan semua dalam ni. Nanti itulah mula-mula kita dekat PTC kita akan belajar trader, ada swinger, ada scalper, ada intraday, ada whole position kan. Sampai berbulan-bulan kan. Jadi saya rasa position yang terbaik untuk swing adalah saya nak mencari buy, dan scalper ataupun intraday pun itu standard lah untuk sonok-sonok kan. Itu lah. Okay, jadi tak ada apa-apa lagi lah. Tak ada. Cuba komen sikit lah, okey lah. Okey. Tulis ramai-ramai dalam ni. Okey, thank you semua. Thank you. Kita out lah. Buka kamera dulu. Buka kamera dulu. Sorry, tengok gambar. Azlan power lah buat tengok gambar ni. Buka kamera. Buka kamera. P. Ramli, saya nak tengok muka P. Ramli lah, Abang Zam ni. Tak ramai pun, smoking sikit. Tak kamera nak ambil gambar ni. Tengok gambar. Buat P. Castello, Nora Minudin. Nama Hidayat Pandan, Khalid. nama Castello. Mantap abang Castello, betul-betul Castello. Padat, betul-betul Castello Aktif ke? Mr. apa? HRFX, Aliza HRFX. Armain, Miss Raihan, Azmi. Dah. Ramai yang tengok kamera ni. Itulah. Ramai perempuan malam ni. Alright. Game Tuan Azlan Handsome tu yang dia orang ramai perempuan. Tangkap gambar. Dekat ambak kan. Tengok gambar. Siapa ada gambar ni? Siapa Dah ada dah. gambar? Ya. Start. Kira lah. 1, 2, buat peace. 1, 2, 3. Mantap. Okay, Dan. Dah. Dah lama sangat. Tunggu sampai lagi. Okay. Jadi kita jumpa lagi. Okay, saya sebelum tu saya minta maaf kalau ada kekurangan daripada apa yang saya share. Okay, kita jumpa lagi dalam kelas revision yang akan datang. Okay. Semoga